Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 7 hari bulan 3 23, kita teruskan bicara pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70. Surah yang ke-70, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 36, ayat 36 sampai ke akhir surah. 36 sampai habis surah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1292. Perbincangan kita pada kali ini, Allah Ta'ala dedahkan sikap orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berada di atas kebatilan, tak mahu terima dakwah. Dan Allah gambarkan bagaimana mereka di akhirat keluar dari kubur dalam keadaan terbeliak biji mata dan dihumbankan ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Saya tak baca dah, suara tak jadi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. Dan apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang berkejar ke sisimu? Jadi cerita ni cerita kafir zaman Nabi. Tengok nota di bawah. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan membaca Quran dekat Kaabah, Nabi dia berani. Dia pergi dekat Kaabah, dia baca Quran. Puak kafir berkejaran datang. Kafir marahlah. Marah ke Nabi sebab apa? Dia bimbang. Takut anak-anak dia dengar, wanita-wanita dia dengar Nabi baca Quran, terpengaruh. Dia marah. Kaum kafir musyrik berkejaran datang sambil duduk berkelompok-kelompok. An liyamini wa anis shimal, berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang sambil duduk berkelompok-kelompok di sebelah kanan dan di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengejek-ngejek dan berkata, dia kata apa? Izin ay mutafarriqin. Dia kata, kalaulah Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut-pengikutnya masuk syurga, maka kitalah yang akan mendahului mereka masukinya. Sebab dia tak layak. Dia miskin, pengikut dia miskin. Kita orang kaya, kita dulu pergi. Punyalah sombong. Punyalah tak malu muka, kata orang. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa itu dan mendedahkan kesesatan mereka, mengharapkan syurga
sedang mereka kufur, ingkar dan tidak percaya kan hari akhirat. Dia tak percaya hari akhirat. Tapi nak masuk dalam syurga, kita kata ini kepincangan ataupun ketidakcerdikan yang cukup ketara. Sebab apa? Dia tak tahu gapo pakai nak masuk syurga begitu ya. Baik. Cuba ambil tafsir so. Tak habis lah kita ni. Ayat 30 38 ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Patutkah tiada seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedang ia tidak beriman? Mana tak mungkin lah orang panggil angan-angan kosong. Kalau kita kata nak kata angan-angan mak jenis, ada pasal-pasal mak jenis kena jadi mangsa. Nah, siapa dia mak jenis? Kita pun tak tahu. Jadi kita kata angan-angan kosong. Ayat ma'u kullu wahidin min ulail kal musyrikin. Puak-puak kafir tamak nak masuk juga dalam syurga pada hari kiamat sedangkan dia tidak beriman. Maka ketika itu Allah jawab, kalla, tidak sama sekali. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasuki syurga, tak boleh sama sekali. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahui. Apa dia? Yakni dari air mani. Dia tahu dah, manusia dia tahu dia ni jadi daripada air mani. Demikian demikian hendaklah mereka menyempurnakan keadaan diri mereka dengan iman dan taat. Tak masuk syurga dengan tamanni, dengan cita-cita, dengan angan-angan semata-mata. Tapi syurga boleh dimasuki dengan apa? Dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah boleh masuk dalam syurga. Kalau tidak, jangan duk harap. Tak akan boleh sama sekali. Baik. Kalla ay laisa al-amru kama yatma'un. Bukanlah keadaan itu seperti apa yang kamu tamakkan. Kamu tak boleh masuk dalam syurga dalam keadaan kamu kafir, syirik, dan mengkena-kena diri kamu itu siapa. Kamu itu Allah kata aku jadikan kamu daripada apa yang kamu tahu. Mana manusia dia tahu. Orang yang kepala dia betul, dia tahu dia jadi daripada air mani. Daripada berhubungan suami isteri, laki-laki perempuan, keluarlah seorang bayi. Tapi orang kepala sengit boleh dia kata dia mari daripada monyet. Monyet pula, evolusi. Tak sedut jadi monyet lagi tadi. Hak tak jadi monyet ni pun ni, sekali dia mari melompat, dia panggil kepok. Kepok ke kepek apa benda? Oi, monyet saja. Kau duk melompat atas petah tu lebih kurang. Sebab tu dalam hadis tanda-tanda kiamat, baginda Nabi SAW bagi tahu akan berlaku maskhun, pertukaran rupa. Jadi para ulama hadis duduk bahas tentang adakah rupa orang yang buat maksiat ni bertukar daripada orang jadi hayawan. Maka dibahaskan dalam hadis rahmatan lil alamin, rahmat Nabi ni kepada alam tak akan berlaku. Umat ini seperti berlaku umat dulu, qiradatan khasiin, berlaku jadi monyet. Maka pengkaji, penganalisa mengatakan rupa tak tukar. Rupa-rupa orang
Tapi perangai zoo. Melompat, bertempik, koyok baju. Orang dalam zoo mana ada pakai baju? Jadi Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada orang yang menjaga negara ni supaya celik mata, jangan mengundang bala dan maksiat. Di antara yang anak rasa sedih sangat bila kita naik kapal terbang Malaysia Airlines, kita sebut nama syarikat dengan izin lah. Dulu comel dah sahabat-sahabat kita Persatuan Islam MAS ni, dia buat dah video pramugari ajar nak pakai tali pinggang, nak pakai tali keledak. Kemudian di akhir dia letak doa musafir. Kita kata jazahumullahu khairan. Dia letak doa Tuhan nak hafal doa ni, pun nak baca sempat pendek, kita minta masa sikit. Lepas corona ni, Masya Allah, nya melompat bertiktok dalam skrin kapal terbang tu, kita hok benci ke maksiat nak baca doa pun tak dapat. Melompat tersengih-sengih, jadi tak ada langsung nak beriktimat kata Allah, sedangkan kita nak naik ke udara ni tak tahu apa jadi. Turun tak turun pun kita tak tahu. Tiba-tiba waktu itulah kita diganggu dengan ahli-ahli melompat ni. Ini kita kata jadi masalah. Jadi kita ni mari daripada manusia, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nak jangan duk suka sangat. Sekali Allah Ta'ala beri, kehilangan hak lama-lama dulu pun tak sesama masalah. Tiba-tiba kita pergi cari masalah pula. Allah. Patut lepas-lepas Covid ni banyak kesedaran, banyak keinsafan. Kita haraplah geng-geng madani ni celik mata lah sikit, tengok kepada benda-benda yang berlaku depan mata kita ni. Ahli-ahli agamawan, orang-orang besar dalam pangkat agama, naik kapal terbang, takkan tak tengok. Takkan tak tengok benda macam tu. Jadi pakat tegur lah. Kalau tak ada kuasa, pakat nasihat. Kalau ada puasa, pakat hilangkan. Benda boleh je buatnya. Orang naik kapal terbang bukan nak tengok benda tu, nak musafir, nak minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini manusia lupa. Maka bila kita tahu diri kita di siapa, kita ni lemah, kita mesti bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jangan duk cari benda lain yang boleh mengundang bala, boleh mengundang duka cita yang berpanjangan, yang tak ada siapa boleh lepas kecuali Allah. Pada ketika itu baru kita nak cari Allah. Mari kita kembali kepada ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan kebesaranku, kata Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya yang maha mulia, Tuhan yang menguasai seluruh alam, meliputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang dan tempat tenggelamnya. Sebab tu dia guna masyariq wal magharib. Masyariq tempat naik, magharib tempat tenggelam, maghrib kan. Inna laqadirun, sesungguhnya kami tetap berkuasa. Cuma kalau kita baca ayat, kita akan tengok ada 3 dimensi. Allah Ta'ala sebut tentang masyriqi, ini jamak masyariq wa magharib. Ada ayat lain pula masyriqaini wal maghribaini, 2 tasniah. Ada yang mari masyriq wa maghrib. Apa sebab? Nanti kita tengok dalam fawaid, nanti kita akan bincangkan sebab-sebab yang tersebut, insya-Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala bagi nyatakan bahawa tempat naik matahari ke, tempat naik bintang ke, bulan ke, semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa inna laqadirun, kami yang berkuasa. Berkuasa apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Membinasakan mereka
sesungguhnya kami tetap berkuasa membinasakan mereka serta menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Jadi ayat ni dua. Yang pertama, Allah tunjuk kuasa dia ala an nubaddila khairan minhum. Kalau muhir manusia yang ada ni tak dengar kata, kerah kepala, sombong, tak mahu mengikut perintah Allah Azza wa Jalla, aku bawa orang lain lebih baik. Kamu akan dibinasakan sebagaimana binasanya mak dulu. Kemudian Allah bawa bagi yang lain. Habislah kita. Yang kedua, isu yang kedua dalam ayat yang sama, wama nahnu bimasbuqin, ay wama yafutuna minhum ahadun. Tak ada siapa pun yang buat maksiat, yang derhaka, yang tak dengar kata ini boleh lepas daripada azab Allah. Tak ada. Tidak kata Allah Ta'ala lemah nak cari dia. Hak lemah ni manusia atas dunia ni ya. Nak cari orang yang dituduh penjenayah pun tak jumpa cari. Tak, cari sana, cari sini, internet pun cari, tak jumpa. Tapi Allah kata dengan aku, jangan cuba nak lari-lari. Jangan cuba-cuba nak lari. Allah kata tak ada siapa boleh masbuqin, tak ada siapa boleh lepas daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh halang apabila Allah nak ambil tindakan. Tak ada siapa boleh sekat bila Allah nak beri kebaikan. Karena itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik. Dan di antara doa pagi petang yang kita baca ni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Jangan tak baca doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini panjang lagi ni, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi mana aja Pak. Kalau dalam buku ini bacaan yang ke-20. Baca, jangan tak baca. Zikir pagi ni kena baca. Zikir petang yang kena baca. Kita kempen siang malam muslimin dan muslimat supaya dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitulah lemah. Sambutan lemah. Tapi kalau anak kempen, inilah bacaan tu ayah fulan. Siapa dia baca boleh terbang atas angin, penuh masjid orang mari terima ijazah. Buat mari hak Nabi ni kat gitulah lemah. Macam sama juga. Masjid-masjid kita pergi kuliah tu tunjuk sunnah Nabi kat ledai belaka. Sunnah hak dia buat tu baru semangat. Nasihat sekali slow. Buat imam hak suka zikir kuat-kuat lepas solat ni. Sekali kita nasihat dia slow. Kita tak ada dia press balik pula. Nak kata apa? Jadi tak ada masuk dalam jiwa kita tu nak beramal dengan apa yang gaya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mari. Sabarlah. Baik. Allahu akbar. Balik kepada ayat kita, wa ma nahnu bimasbuqin. Tak ada siapa boleh lari daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah duk pedulilah. Biarkanlah mereka tenggelam dalam kesatannya dan leka bermain-main dalam dunianya sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan. Bila ayat ini turun, para pendakwah, ad-da'i, para imam, para murabbi, ayat ini setelah Nabi melalui proses dakwah yang begitu berat. Dakwah, orang tak terima. Maka Allah kata, fazarhum yakhudu. Biarkanlah. Orang Kelantan kata, lok ke demo lah. Dia nak buat gapo ikut dia. Kita pendakwah pun sebelum lok ni, dakwah dulu. Ajak dulu. Kempen dulu. Ajar dulu. Barulah. Kita kata apa boleh buat, setakat itulah kemampuan saya. Di luar kemampuan, kita tak nak buat apa. Allahu akbar. Di luar kemampuan, kita tak nak buat apa. Tapi jangan tak buat apa-apa. Dia kata, aku kecewa.
Tak payah pakai lah, bertapa dalam gua. Tidak. Kita mesti usaha teruskan tugas berdakwah. Kalau orang terima fa bihawa nikmat, kalau orang tak terima fazarhum yakhudu. Gitulah. Jadi Nabi nak sampai peringkat ni, dia sudah melalui jalan yang begitu panjang. Jalan yang begitu berat. Maka Allah bagi tahu fazarhum yakhudu wa yal'abu, biarkanlah mereka dengan dunia mereka bermain-main. Ay fatrukil musyrikin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhudu fi batilihim, dalam kebatilan mereka, wa yal'abu fi dunyahum bi syahawatihim, duk mengikut hawa nafsu dia, ila an yulaqu, mereka akhirnya akan bertemu dengan Allah bila mereka mati. Itu pertemuan yang awal. Kemudian yang berat kali ni, bila pertemuan yang berat itu, tengok ayat 43. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar iaitu hari kiamat, dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran kepada berhala-berhala yang mereka sembah atau puja atas dunia dulu. Jadi Allah gambarkan manusia ni macam kita tengok macam kelkatu ke belalang ke apa yang keluar dari lubang ni. Keluar ni gitu jadi. Ibaratnya gitu. Mana orang ni bila ditiup serunan sangkakala yang kedua besok di hari kiamat, orang akan keluar daripada kubur laju pergi ke mahsyar. Nak lari tak boleh. Dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tidak berpakaian, sebab terlalu huru-haranya pada hari itu. Ingatkan dalam CD yang lepas, kita dah bincang tentang hadis Aisyah tu. Nabi kata, al-amru asyaddu min hadha ya Aisyah. Hari ni tak ada siapa nak tengok siapa. Mu jangan duk mikir ke pakaian, pakai mikir aurat. Nak fikir aurat ni lah ni. Allahu Akbar. Sekarang kita kena fikir aurat. Kata orang, tutuplah aurat sebelum kamu dibungkus dengan kain kapan. Ni kata nakal juga. Seorang perempuan ni tak mau tutup aurat. Tudung tak mau pakai, baju pun tak cukup saiz. Bila mati, makcik hok pakai kapan dia tu, cakaplah sambil-sambil dia duk bungkus tu. Kau ni apa nama timu ke apa benda. Akhirnya tutup juga aurat kau. Bila ditutup oleh orang, dia sendiri tak menutup. Allahul musta'an. Ana pun bila tengok bab aurat ni, ini di antara orang yang kita rasa nak baca ayat ni, fazarhum yakhudu wa yal'abu. Perjuangan para ulama, pendakwah, tuan-tuan guru. Kita masuk dalam kafilah pejuang menjelaskan kepada masyarakat tentang aurat. Kadang-kadang bila kita tengok orang mari tak tutup aurat, tanya orang sebelah ni. Tanya, kebetulan ada juga sebelah kita ni Ummu Anah. Kita tanya kat makcik tu. Dia tahu ke dak hukum aurat ni. Bawa risalah kita ni. Kita ada risalah. Risalah bab aurat ni kena pakak bagi belakang ni. Ambil banyak cetok ni. Dia ambil di pejabat. Ini risalah ni. Tajuk dia auratku marwahku. Comel kita buat macam-macam kita buat. Nak kempen tutup aurat. Tapi macam orang tak reti buat aurat. Ada tak tahu. Kata orang buat lembu kenyang je. Bila pergi tanya, tak ada apa. Tahu. Tahu. Saat ni ingat nak keluar atas anak sekolah je, tapi tak ada barang pula berhenti kedai. Dia tak memikir. Dia tidak berfikir bahawa itu dosa. Keluar rumah tak tutup aurat ni. Haram perbuatan itu. Manakala mati masa tu nak kata apa? Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk memahami agama. Allah Ta'ala lah bantu kita semua untuk beragama, beramal dengan agama. Semoga kita dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tengok orang yang keluar cepat-cepat tadi, berlari ke mahsyar, kan? Seolah macam mereka berlari kepada berhala dia di dunia dulu. Bagaimana keadaan mereka? Allah gambarkan di akhir ayat kita ni.
khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Allah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Sambil pandangan mereka tunduk. Ditimpa oleh kehinaan pada hari akhir esok. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Orang yang derhaka, orang yang maksiat, yang pertama sekali derhaka kepada Allah Ta'ala ni pun kafir, na'udzubillah. Orang kafir, orang pertama sekali derhaka. Apa yang kita nak bayangkan mereka di akhir esok tak terbayang dengan kepala kita. Kita dengar ayat Quran ni pun kita takut. Tengok bagaimana bayangan hari akhirat yang akan berlaku pada orang kafir. Orang beriman, tapi tidak mantap iman dia apabila tidak beramal dengan syariat Islam. Dalam bab solat tak jaga, dalam bab aurat tak jaga, bab pakaian, Allahu Akbar, bertukar dengan anak. Tak ada beza di antara anak kita dengan anak siam. Tak ada beza dari sudut pakaian. Kita mengatakan di manakah iman? Mari geng-geng sekular ni dia kata al-iman dalam hati. Iman dalam hati bro. Dia panggil hati baik bro. Bro, dia ada bro sikit belakang tu. Bro apa bro? Orang cakap nasihat baik-baik dia main bro kata. Bro hati baik. Saya tak solat pun hati baik. Saya tak tutup aurat pun hati baik. Kata hati kau dengan Allah yang kita hukum manusia ni atas zahir. Kita tak boleh hukum batin orang. Mana kita boleh hukum batin orang? Allahu Akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masalah hati, tak boleh nak kita nak hukum hati orang, tak boleh. Kalau ada orang mengaku dia tahu dalam hati orang, kita kata bohong. Siapa dia tahu? Dalam khutbah kita minggu lepas, kita rasa bimbang. Sebab amalan kita ni hilang. Sebab yang pertama masalah hati. Masalah tidak ikhlas. Ini bimbang. Bimbang kita hari ni. Apa benda kita buat? Konten belaka, dia panggil konten belaka. Pergi Mekah, pakai duk ambil gambar depan Kaabah. Sudah semaya keluar lagi kat hotel, ambil gambar live pula duk bagi makanan ke orang. Tak ada dah nak ikhlas kepada Allah Taala tu, tak jumpa cari tempat. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita belajar kitab ni, kita duk tadabbur ayat Quran, kita duk baca kitab tasawuf, kita belajar kitab akhlak. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kepada kita ada break. Bila kita terlajak sikit, ada sifat riya dalam hati, kita ingat kepada hilangnya pahala ini, kita akan undur balik ke belakang. Biiznillahi azza wa jalla. Allahu Akbar. Baik. Tamatlah ayat kita, alhamdulillah. Tamatlah surah Al-Ma'arij. InsyaAllah kita akan sambung surah An-Nuh dalam siri yang akan datang, surah Nuh. Muqaddimah dia ayat 1 hingga ayat 4. Sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid. Faedah yang pertama, boleh pelajar. Faedah Al-Faidatul Ula, faedah yang pertama. Allahu Akbar. Tengok Allah Ta'ala sebut. Boleh, nombor 1. Fama lilladzina kabaru qibalaka muhti'in anil yamin wa anis shimali izin. Orang kafir ni, dia akan mari. Dia panggil lingkung Nabi SAW, bukan nak dengar. Dia kata dalam tafsir, bila kita baca, kalau dia datang, dia dengar, duduk depan Nabi, dia boleh faedah. Dia datang hanya jenguk-jenguk. Contohnya, Nabi duduk baca Quran dekat Kaabah sini. Dia jenguk pintu ni, Muhammad buat apa tu? Kemudian dia ulah pula. Alah, dia duduk baca ayat, dia boleh pergi surga. Kalau dia boleh pergi surga, kita dulu pergi. Tengok, dia perli. Kita sekarang ni pun kita bimbang. Ramai juga ni setengah manusia hari ni, ramai juga. Bila ada kuliah, ada ceramah, orang bagi link video kita duduk kuliah ni, baca Quran ni, baca Quran, baca hadis. Dalam grup panas.
Ni kuliah apa ni? Kuliah apa awak dengar pun tidak. Buka kat telinga, beri masa kat 40 minit ni dengar dulu orang kata apa. Oh, kutuk, hentang macam-macam. Kita kata itu kebimbangan kita. Orang yang sombong macam ni, dia tak akan dapat ilmu. Orang sombong tak dapat ilmu. Jadi puak kafir ni dia mari duk likur Nabi, tapi dia bukan pergi dekat. Mari likur depan Nabi SAW, tapi dia bukan mendekati Nabi. Jadi kalau dia mari dekat, duduk depan, dia dengar. Ini masalah dia tak mari. Dia mari tengok jauh-jauh. Kita pun ada juga masa jenis pergi dengar orang ceramah bukan nak cari ilmu, tapi nak tengok di mana kesilap, nak rakam, nak report. Sekarang ni tular pula ni pendakwah-pendakwah yang masyhur-masyhur. Tak dapat kelulusan untuk ceramah sana sini. Kita yang kena senarai, tak boleh ceramah dalam beberapa negeri ni, kita kata selamat datanglah. Para pendakwah, sabar je lah. Alhamdulillah dengan hari internet ni, Allah Ta'ala buka lorong seluah-luahnya. Kamu nak pergi negeri mana, kamu nak masuk dalam negara mana, tak ada siapa pun cek dengan internet ni, tauliah. Kita kata Alhamdulillah. Bagi anak lah, tidak berapa kena. Tidak berapa cerdik kita duk main tauliah. Sedangkan alam maya terbuka di sana sini. Kita kata usahlah. Duk main jenguk-jenguk macam buat-buat dekat Kaabah ni. Geng-geng Kaabah ni dia jenguk. Nabi duk mengajar dia jenguk. Dia tak belajar. Kalau dia datang, dia akan terima. Dulu ana cerita bagaimana wakil Quraisy Al-Walid bila mari berlutut depan Nabi SAW. Nabi kata, "Qul." Mu kata mu nak kata apa? Nabi dengar. Dia cakap nak bagi tawaran offer gini. Nabi dengar. Habis, intahaita, tamat. Nabi kata, "Isma' minni." Mu dengar aku pula. Kalau aku dengarmu, kau kena dengar aku. Itu uslubul hiwar dia panggil. Ini masalah kita ni tak mau dengar orang, kita suruh orang dengar kita, itu tak boleh. Jadi bila Nabi baca ayat Quran, tersandar dia. Bila dia balik kepada geng-geng dia dekat Darun Nadwah, muka lain ni, bos kita ni balik dengan muka lain. Pergi tadi begini garang nak bawa ke Muhammad. Balik ni lain lembek je. Dia kata innaha lahalah. Aku dengar Quran innaha lahalawah. Dengar dia sedap. Maklumat dia nak menarik. Sudah engkau kena sihir Muhammad. Maknanya kalau dia berdepan, dia akan dapat ilmu. Tapi dia main jenguk-jenguk kat belakang ni pasal Allah. Sama kita ni. Orang bagi link dengar kat dulu sekali. Dengar kat 3 siri kuliah dulu. Ni tak mau dengar langsung. Kita mengatakan inilah apa ni. Allahu Akbar. Baiklah. Kita bukan kata tak boleh. Nak guna peraturan, kena guna. Ramai ya orang-orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik. Ajaran batiniah, ajaran sesat. Itu disekat lah. Tapi kalau senarai bodoh gitu ya. Tak, orang ni tak boleh. Apa salah? Kadang-kadang kesalahan yang dia tuduh itu tak betul pun. Itu yang masalah kita sekarang. Kita kata tak apalah. Mari PKP Allah buka, mari live internet ni, kita kata halangan itu tidak menjadi halangan. Yang menghalang kitanya hati itu tak mau buka telinga, tak mau lapang dada untuk mendengar, maka kita akan menjadi manusia yang kecewa nanti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang kedua tulis, nombor 2. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Jadi ayat ni puak kafir tomok dia nak masuk syurga juga. Maka Tuhan kata mu tengok dirimu dulu. Mu nak masuk syurga tu tengok awak siapa. Kata di ulama tadabbur, idza ta'ammal tartibat ihdal jumlataini bil ukhra. Bila kita nampak kaitan di antara harapan angan-angan orang nak masuk syurga dengan dia tidak kaji, tak mengenali diri dia, maka ini satu kaitan yang cukup besar. Yang cukup besar bahawa manusia ni kalau kita nak insaf, kita kena sedar siapa kita. Aku ni manusia. Manusia mana? Lemah. Bila lemah kita kena bergantung. Bergantung dengan siapa? Dengan Allah. Kita nak dapat ilmu, nak dapat makrifah, Allah Ta'ala beri pada kita as-sam'a wal basara wal fu'ad yang boleh kita berfikir. Jadi i'malul fikri untuk mendapat ilmu adalah merupakan satu perkara yang sangat penting.
Jadi kita kalau kita tak sedar diri kita bangga kita rasa kita hebat, kita rasa kita orang yang intelek, maka ini yang jadi manusia punah, manusia rusak ni dengan sebab ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia rasa dia sempurna, orang lain tu lemah belaka, orang lain tu orang panggil tak boleh nak kira, maka ketika ini manusia akan kecundang, dia tidak akan dapat ilmu, dia tidak akan dapat ma'rifah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran Al-Masyarik. Tengok ayat 40. Fala uqsim rabbil masyariqi wal magharib. Jamak. Tengok. Ada kalanya Tuhan bagi tasniah ni musanna, dua. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Surah Ar-Rahman ayat 17. Ada kalanya dia mari dengan mufrad, single. Rabbul masyriqi wal maghribi. Tuhan timur, Tuhan barat. Apa beza? Dia kata ni. Surah Al-Muzammil ayat 9. Fata'ammal hadhihi al-hikmah al-balighah. Memperhati hikmah yang cukup mendalam fi taghayuri hadhihi al-mawadhi'. Berbezanya kalimah mufrad, musanna, jamak bihasabi mawaridiha, mengikut tempat. Ini menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla, i'jazul Quran. Al-Quran turun daripada Allah yang Maha berkuasa. Baik, kita ambil Jumi'at, Masyariq, Magharib, timur-timur, barat-barat. Apa disebab Jumi'at? Kana al-muradu biha masyariq asy-syamsi wa magharibaha fi ayamis sanah. Sebab matahari ni dia tak naik satu tempat. Dia ada tapak dia tu sepanjang tahun ni ada tempat-tempat yang dia naik. Pasal tu dia kata masyariq, tempat-tempat naik matahari. Dia bukan kata stesen dia sini saja. Itu dia panggil kalau jamak. Jumi'at. Wa haisu ufridat, kalau dia Rabbul masyriqi wal maghrib, itu jihah. Tuhan arah timur barat. Wa haisu sunniya, kalau tasniya masyriqaini wa maghribaini, dua timur, dua barat, ai masyriqai su'udiha wa hubutiha. Tempat naik dia, tempat turun dia. Itu dia panggil wa maghribaiha, dua tempat naik, dua tempat turun. Maknanya dia kata fa innaha tabtadi'u sa'idatan. Mana dia naik tu awalnya daripada bawah ni, naik. Kemudian naik betul-betul duduk tengah. Lepas tu dia mula turun. Jadi itu dia kata fa innaha tabtadi'u sa'idatan hatta tantahi ila ghayati awjiha wa irtifa'iha fa hadha masyriqus su'ud. Ini dia panggil timur naik. Bila betul-betul duduk tengah, ada pula. Dia ada musim pula. Musim panas, musim sejuk. Kita pun cuba kita tahu. Anak duduk sini anak tak tahu. Kereta kita duduk dalam garas. Waktu anak belajar di Madinah, kereta kita berebut stok, berebut garas. Di bawah Jamiatul Bir tu, bawah tu ada parking, tapi pelajar-pelajar ni situ dia banyak kereta. Bila kita balik, kita akan tok kereta kita depan bangunan. Tapi mari musim lain tak ada buat bayang sini. Kena kita sebelah dia ni. Tengok dia panggil masyriqaini. Jadi musim tu berbeza. Wallahu alam, maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Masyriqi wal maghribi, masyriqaini, magharib, masyariq wal magharib, semua tu Allah Taala sebut, jangan baca saja. Di sana ada perbezaan-perbezaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang Allah Taala nak suruh kita berfikir, nak suruh kita tadabbur. Bagaimana ayat-ayat Allah Ta'ala ni sangat besar untuk kita hayati, untuk kita tadabbur, supaya kita ingat inilah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kata masyariq wal magharib masyriqain, mengikut fusulus sanah, pertukaran musim dalam setahun. Ini menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik, kemudian kita pergi kepada ayat fazarhum.
Fazarhum yakhudu wa yal'abu. Biarkanlah mereka dengan dunia dia. Dia lara, dia lompat sana sini. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Biarkan mereka seketika sehingga kita jumpa pada hari yang dijanjikan bila masuk dalam kubur ataupun di mahsyar. Kata di ulama tadi bahawa hadza tahdidun syadidun. Ini amaran keras. Peringatan yang besar. Nah, Allah kata tinggalkan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kamu bagi hujah, kamu bagi nasihat, kamu bagi peringatan, tak ingat juga, tinggal. Biarkan. Serah kepada akulah benda tu. Maka sebab apa? Sebab Allah Taala akan balas. Jadi kita orang beriman jangan sampai dibiar oleh Allah Azza wa Jalla begitu saja. Sentiasalah kita kembali kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qaur. Sebab kita bimbang, nanti Tuhan kata biarkanlah. Biar dia hidup gitu. Berapa ramai orang kita, masyarakat kita ni terbiar hidup dia. Terbiar hidup dia. Hidup dunia pun susah, miskin. Dunia miskin akhirat. Hidup atas dunia pun miskin. Ajak bagi masjid tak mau. Orang bagi beras celek mata lalu. Ajak bagi masjid, biar tak ambil beras apa tak apa. Asal kau tak pergi masjid. Nak kata apa? Oh, payah. Ni nak nasihat pada orang, suruh jaga solat, jaga agama. Bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa berusaha untuk menyampaikan ilmu yang benar kepada masyarakat supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Tengok bagaimana gambaran orang yang keluar di akhirat esok. Tengok ayat 42. Yauma yakhruju minal ajdasi sira'an. Ini faedah yang kelima, tanda faedah yang kelima, mereka keluar daripada kubur dalam keadaan segera berlari, kan? Timbul lagi soalan. Tengok soalan. Dia kata dalam ayat ini Tuhan kata segera, sira'an. Seolah-olah dia tahu dah nak pergi mana. Keluar atau pergi. Dan dalam ayat surah Al-Qamar, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Macam belalang keluar, tak tahu nak pergi mana. Apa beza? Kenapa Tuhan sebut sini? Ayat 43 ni macam satu tempat dia pergi. Ayat surah Al-Qamar ayat 7, tak tahu nak pergi mana. Belalang keluar je. Jawab dia, anna yaumal qiyamati khamsuna alfasana. Panjang masa kiamat tu, macam panjang 50,000 tahun. Maka al-ahwar tataghayyar. Keadaan itu berbeza. Ada kalanya dia mula-mula dia keluar, tak tahu terumbang ambing, tak tahu nak gimana. Tak berpakaian, tak berbaju, tak selipar. Tak cari kawan, tak cari waris, tak cari keluarga, lari habis. Kemudian bila keadaan agak reda sikit, barulah nampak, oh orang ni yang baik-baik lari ikut ni, cari bayang teduh. Yang tak baik lari ikut ni. Dan bila selesai semua, barulah dia cari keluarga dia. Duk mana anak aku? Di mana suamiku? Di mana isteriku? Mula cari. Maknanya ahwal dengan ahwal keadaan hari kiamat itu berbeza. Mula-mula keluar macam ni. Lepas tu jadi macam ni. Ana sebut banyak kali dah. Beza di antara dengan Kalau kata ahwal dengan itu keadaan. Kalau kata ahwal, itu huru hara nama dia. Jadi akhir sekali Allah Ta'ala khatam, tamat surah ini dengan kalimah zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Ini dipanggil tarabut, tanasub di antara awal surah. Tengok awal surah dulu. Tuhan kata apa? Awal surah bi'azabin waqi'. Tengok awal surah. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Orang duk tanya, mengejek, bilakah akan berlaku azab? Bila berlaku, maka Allah Ta'ala ceritakan kiamat gini. Last sekali Allah kata apa? Tengok ayat kita ni. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Tu lari hak mu nak jamu tanya.
Seolah-olah soalan ayat yang pertama itu soalan orang kafir, semua ayat yang duduk dalam surah Al-Ma'arij menjawab kepada soalan. Last sekali Allah tutup surah ini dengan apa? Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Kafir, hak mu tanya tadi, sa'ala sa'ilun hadza huwal jawab. Allahu akbar. Kata di para ulama, inilah apa ni? Dia kata fartabit, ikatan awal surah dengan akhir surah cukup mantap. Ini menunjukkan Al-Quran ini mari daripada Allah. Kalaulah walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati fakta yang bercanggah, maklumat yang tak betul cukup banyak. Tapi dia mari daripada Allah, maka Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Ayat Quran makin dikorek, makin digali, makin kita dapat kepahaman. InsyaAllah, ya Allah bukakanlah hati kami untuk membelajar Al-Quran. Cerahkanlah dada kami untuk memahami Al-Quran. Berikanlah taufik pada kami untuk beramal dengan Al-Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah surah Al-Ma'arij. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan baca surah Nuh dari muqaddimah dia dan ayat 1 sehingga ayat 4 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.